Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hujung minggu kepada semua audiens yang hadir dan juga semua kru yang ada pada waktu ini. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih kerana hadir dalam event ni. Nama saya Muhammad Irfan bin Abdul Rahim, sebagai hos anda pada malam ini. Kemudian ditemani oleh kru-kru kami, Aisyah, Nur Aziza, Nurul Ashirin Mustafa, dan ada beberapa lagi kru kami lah. Sebelum kita mula, tajuk yang saya bagi ringkasan sikit lah kita punya event pada malam ni. Baik, tajuk yang akan disampaikan adalah fit in with new norm. Seperti yang kita semua tahu, COVID-19 sekarang memang tengah menular dengan teruk lah dekat seluruh dunia. Event yang dibuat ni memang untuk menyedarkan masyarakat lah tentang bahayanya COVID-19 ni. So pada malam ni akan ada sedikit ulasan cara oleh sultan kita menjemput orang luar, doktor. Beliau akan menerangkan sedikit tentang COVID-19 secara lebih terperinci lah. Right, membuat masa event pada malam ni dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allazina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Tanpa membuang masa, kita mulakanlah event kita ni. Kita menjemput saudara Dr. Naim bin Syamsuddin, MBBS, iaitu Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, International Medical Degree lah. Salam. Semua pakai adik-adik lah Biasa 20-an. Betul. Tajuk dia adalah fit in with norm. Jadi memang satu term ataupun satu terma yang memang famous lah, memang hari-hari kita dengar, macam mantra. Tak ada siapa yang tak pernah dengar new norm ni macam tipu lah. Ada tak yang tak pernah dengar perkataan new norm? Perkataan apa? Perkataan new norm, norma baru, ada tak yang tak pernah dengar? Dah langsung macam pernah. Siap new norm. Jadi semua mesti pernah dengar lah. Dan bila perkataan new norm tu, kalau korang dengar, mesti saya rasa kebanyakannya mesti dua benda yang terbayang. Satu, kena pakai face mask. Satu lagi, penjarakan sosial. Betul tak? Ada tak benda lain yang korang terbayang? Dia sebut perkataan new norm. Siapa boleh jawab soalan itu? Dia sebut norma baru, dia mesti terbayang. Kena pakai face mask, kena penjarakan sosial. Kalau tak, kena saman. Betul tak? Ya, betul. Ada tak benda lain? Ada tak orang lain kat sini yang terbayang benda lain bila sebut norma baru? Selain daripada dua benda ni lah. Ada siapa yang boleh tulis kat sini kan? Saya baca dah selalu kena scan masuk kedai. Saya terbayang quarantine. Jadi hari ni saya akan cuba, sebagai korang semua student lagi, saya akan bagi jawapan untuk skema macam student. Boleh? Boleh. Tak pening kepala sangat. Betul. Sebab kita ni dah banyak sangat dipeningkan kepala. Saya pun banyak pening kepala. Betul. Fit in new norm, topik dia besar lah kalau nak kupas hari ni sampai habis. Boleh borang, saya kata satu hari, sepanjang hari boleh cakap. Jadi saya pendekkan fit in new norm ni kita bahagikan kepada tiga benda ni. Kita senang lah nak discuss apa benda yang fit in ke new norm. Jadi new norm ni bagi saya adalah memang ada benda yang new norm, tapi ada benda yang memang dah normal lama, tapi sebabkan ada COVID ni dia jadi new norm. Contohnya macam kena selalu basuh tangan, kan, betul tak? Benda tu semua dah ada dah dulu. Semua dulu kalau bukan sebab COVID, orang tak kisah pun. Kalau makan basuh tangan biasa je, takkan sabun, betul tak? Ubah gaya hidup lah kiranya kat ni. Sorry tak ada slide. Kalau ada slide mungkin lebih jelas pun. Jadi yang pertama, fit in new norm ni nombor satu kita pecahkan kepada tiga benda. Nombor satu adalah ada segi politik. Nombor dua kita pecahkan daripada segi sosial. Yang ketiga daripada sudut ekonomi. Kupas satu-satu. Nombor satu daripada segi politik. Jadi apa yang korang rasa fit in new norm ni apa kaitan dengan politik? Apa benda nak fikir pasal politik? Saya belajar lagi tau. Penting tak? Fit in new norm ni apa kaitan dengan politik? Siapa boleh jawab kat situ, dapat satu dua jawapan? Ya, ada nak jawab? Tak dapat lah. Ulang balik soalan tadi. Ada orang kata ulang balik soalan. Soalan saya adalah, kan saya pecahkan kepada tiga cabang kan, politik, sosial dan juga ekonomi untuk fit in new norm ni. Jadi yang untuk yang cabang nombor satu daripada segi politik tu, macam mana nak kaitkan fit in new norm ni dengan keadaan politik ataupun politik, dan apa kaitannya dengan korang sebagai seorang pelajar, sebagai seorang orang muda lah. Saya pun masih muda tapi tua sikit daripada korang pun.
sebagai seorang pelajar, tak apalah saya jawab lah. Okay. Daripada segi politik Feeding You Norm, sebagai seorang rakyat, sebagai seorang belia, orang muda, orang kena tahu yang keadaan politik kepimpinan negara dia menentukan dasar sesuatu negara. Kalau korang nampak kan, banyak perubahan politik yang berlaku kat dalam negara kita lah. Yang semua tu korang semua kena aware. Sebab korang tahu kerajaan ni yang menentukan dasar sesuatu negara tu. Kalau buruk dasar, maksudnya buruklah hala tuju negara. Contohlah kalau hari tu kerajaan tak buat langkah PKP, korang rasa apa yang berlaku? Itu semua adalah politik lah. Ada tak siapa yang boleh bagi gambaran lah, kalau PKP tak dilaksanakan, apa yang akan berlaku? Maknanya ada jawab sini, ni jawab mati. Kalau kita tu, ramai akan berjangkit. Kalau tanya saya pendapat, saya boleh kata yang sebelum kita kan ada kes politik yang tak selesai, yang itu Mahathir kan. Mahathir dia baru lepas kemasukan warga asing Cina ke dalam Malaysia kan. Pertama kita kan memang daripada negara China yang masuk. Kalau tanya itu pendapat saya lah. Faham tak? Jadi sekarang apa nak kaitkan dengan korang sebagai pelajar? Apa yang nak kaitkan korang sebagai seorang pelajar ni dengan benda politik? Adakah satu benda yang Mahathir sebenarnya korang boleh ubah? Sebenarnya memang kita rakyat biasa ni tak ada benda banyak sangat lah yang berubah dengan politik. Tapi korang ambil tahu keadaan politik, korang ada kesedaran, korang daftar mengundi, korang join sekali dengan sistem politik negara, itu pun dah mencukupi lah. Faham tak? Dia tak boleh macam kalau macam masa saya umur 20-an dulu kan, kita ada macam pemikiran macam tak kisahlah politik ni, macam bukan efek kat aku pun. Ada tak kat korang yang mentaliti macam orang politik ni gaduh-gaduh je, tak kaitan dengan aku pun, malah lah minta tahu. Ada tak? Ada. Aku macam baik aku layan Blackpink ke BTS ke lagi bagus. Betul. Apa lagi macam tu? Tak kepala kan, baik tengok Betul. series ke buat benda lain ke. Jadi sekarang ni satu benda yang korang kena fit in, salah satu daripada Feeding You Norm ni adalah kesedaran politik, pengetahuan pasal politik, ambil tahu sedikit. Kalau ada yang dah umur 21 boleh daftar, jangan tak daftar. Jadi kalau di pilihan raya boleh undi, orang boleh decide. Ni bukan buat berbau politik lah, biasa kesedaran. Orang terlibat sekali dalam politik Malaysia, korang ambil tahu. Mana tahu nanti salah seorang daripada korang terlibat ke dalam politik, mana tahu kan. Ada seorang wakil KPTM jadi menteri, dia boleh sebut nama saya. Lepas dengar Tok Dr. Naim ni, saya macam jadi semangat. Saya dulu. Okay lah, itu yang pasal politik Ada apa pernah tanya tak yang pasal politik? Dia tak banyak sangat, dia lebih kepada kesedaran. Sebagai seorang orang muda, korang jangan tak ambil tahu langsung, kena ambil tahu juga. So faham lah. Okay, yang kedua kita alih kepada New Norm ni daripada segi sosial. Yang ni lebih banyak sikit lah. Kita akan pecahkan kepada poin-poin juga supaya korang senang nak faham. Dalam sosial ni, nombor satu adalah tanggungjawab sosial kepada negara. Nombor satu, dia beratas lah daripada negara. Apa yang korang rasa tanggungjawab sosial kepada negara? Dalam Feeding You Norm ni, yang paling penting adalah tanggungjawab sosial kepada negara adalah mematuhi undang-undang yang dah ditetapkan. Ikut law kata kena pakai mask, law kata kena scan QR code, jadi kalau korang tak ikut law tu, maksud korang adalah rakyat Malaysia yang tak bertanggungjawab, betul lah, tak ikut undang-undang. Ada masalah tak dengan yang tu? Tanggungjawab kepada negara, ikut undang-undang, patuh SOP, penyarakan sosial, tu adalah tanggungjawab kepada negara. Itu semua benda tu kena ikut sebab dia undang-undang tak boleh lawan. Kalau lawan kena bayar RM1,000. Kalau banyak duit, bolehlah macam nak menteri kaya. Itu adalah tanggungjawab sosial kepada negara. Yang kedua adalah tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Ada tak siapa yang boleh pilih apa tanggungjawab sosial kepada masyarakat yang berkaitan dengan COVID ni, yang boleh saya buat sebagai seorang pelajar? Ada siapa yang boleh type kat situ jawapan tanggungjawab sosial kepada masyarakat? Buat kempen kesedaran ke? Ada lagi? Nanti boleh buat video tentang akibat tak patuh SOP ke, untuk influence orang lah, untuk dengar cakap. Orang Malaysia yang suka hiburan, so maybe buat video yang berkenaan macam tu lah. Mesti dia ada lawak dan juga fakta. Semua jawapan tu semua betul, semua boleh buat. Tinggal nak ke tak nak buat tanggung sosial kan. Kita sama-sama dengan masyarakat sekeliling, dengan kawan-kawan kita lah yang paling dekat, sama-sama kan pesan-pesan, patuh SOP, ikut semua benda yang kerajaan dah buat undang-undang. Kalau tak pakai mask, tegur tak pakai mask, saling berpesan-pesan lah kata kepada masyarakat. Jadi poin dia ke sini adalah untuk kita lebih engage dengan masyarakat. Kalau dulu mungkin ada orang yang tak keluar rumah, duduk main handphone ke, main game dia. Okay, sekarang dah kena keluar, hidup bermasyarakat. Ada tak yang masih lagi sambung PKP sampai sekarang di rumah, tak keluar, main Dota, PUBG? Kalau rendah yang biasa macam tu. Okay, itu yang kepada masyarakat. Yang ketiga, tanggungjawab sosial kepada diri
diri sendiri, ada tak tanggungjawab sosial kepada diri sendiri? Apa yang kepada diri sendiri yang korang boleh fikirkan sebagai seorang pelajar, sebagai seorang orang muda? Patuhi undang-undang lah sewaktu PKP. Itu tanggungjawab individu. Okay, boleh jaga diri sendiri, jaga kebersihan, patuhi undang-undang. Ni semua benda yang bukan ni undang pun memang dah ada lah daripada dulu. Yang benda baru ni patut SOP. Kena pakai mask, lengkapkan diri dengan ilmu-ilmu baru. Itu daripada segi sosial, tanggungjawab kepada negara, tanggungjawab kepada masyarakat dan diri sendiri. Dan yang kedua, bawah fit in new norm under sosial ni adalah kesihatan. Nampak tak? Dari 3 cabang tadi, satu politik dah settle, satu lagi kita tengah cakap pasal sosial, fit in new norm bahagian sosial. Tadi dah cakap pasal tanggungjawab. Yang kedua ni adalah kita nak cakap pasal kesihatan. Jadi macam mana fit in new norm ni nak kaitkan dengan kesihatan, kaitkan dengan korang sebagai seorang pelajar, student. Ucapkan jugalah tanggungjawab kesihatan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Dan kepada diri sendiri apa yang nak buat? Sentiasa pakai sanitizer. Kalau nak. Itu yang memang dah akan ada jawapannya, SOP semua tu. Yang lain-lain ada tanggungjawab kesihatan kepada diri sendiri adalah untuk pastikan diri sentiasa buat ikut lifestyle yang sihat, jaga makan, gaji senang. Sebab bila COVID ni korang nampak kan macam mana berharganya nikmat kesihatan dekat manusia. Dan Tuhan ni turunkan dekat manusia ni takut 2 benda lah. Takut jatuh sakit dengan takut mati. Ada tak orang yang tak takut mati dan juga tak takut jatuh sakit? Ada tak kat sini yang suka jatuh sakit? Ada kan? Semua Kecil-kecil adalah. Tak semua orang lah. Ada orang sakit semua naik MC je. Pernah MC ya. Tu bawa sakit. Irfan suka, lain macam. Bukan. Kau tak suka? Tak suka kan? Suka sihat kan? Tu ada orang jawab stay hydrate. Sarah Ifdina bagi pendapat dia. Boleh tak? Tu sebahagian daripada lifestyle lah. Minum air kosong banyak. Betul. Maintain fitness. Kalau yang student ni tak pernah langsung bersenam, tak boleh dah bersenam, jogging ke basikal sekarang juga. Main basikal macam mahal, kena beli basikal, jogging je lah murah. So tanggungjawab kepada diri sendiri lah, tanggungjawab kepada orang lain, ada tak? Tanggungjawab kesihatan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada mak bapak, jaga kesihatan mak bapak. Jadi kalau orang muda ni, kalau saya suka pesan untuk parent lah kan, suka pesan supaya tahu apa penyakit yang mak bapak kita. Ada tak kat sini yang mak bapak dia, yang tak ada langsung penyakit apa-apa? Tak ada. Rasanya Ada. Semua orang mesti ada penyakit. kebanyakannya. Sebab bila korang Kebiasaannya yang beli semua ada. sekarang ni, mereka statistik 1 dalam 3 orang Malaysia kan akan ada darah tinggi, akan ada darah kecemasan. Jadi penting untuk orang muda ni saya pesan, dan saya pesan dekat mak ayah tu jaga kesihatan, pantau ubat dia makan. Kadang-kadang parent kita ni, dia tahu dia sakit apa, tapi dia suka anak-anak dia yang ambil kisah, ambil berat. Betul lah? Betul. Setuju. Nak perhatian. Macam kita masa kecil-kecil nak perhatian daripada mak bapak kita kan. Sekarang bila dah tua, bila orang dah tua, korang pun dah besar, jadi dia nak yang sama juga. Biasanya kau isap rokok tapi tak ada penyakit. Alhamdulillah. Pasal yang rokok ni pun saya nak pesan juga lah. Kalau ada kat sini yang isap rokok, boleh cuba untuk berhenti. Ada ahli keluarga isap rokok pun boleh pesan juga lah. Berhenti. Sama je bahaya COVID dengan bahaya rokok. Tapi kita lebih takut tentang COVID lah kan. Rokok ni pun bahaya juga. Lagi bahaya sebab orang yang sekeliling pun boleh dapat penyakit juga disebabkan oleh asap rokok. Saya banyak kali dah jumpa isteri tak isap rokok, suami isap rokok tapi isteri yang kena kanser. Jangan mau 40-an. Itulah kalau ada yang isap rokok ke apa ke bagi tahu dah sebenarnya. Okey, itu yang akan jawab kesihatan. Bikin pada kesihatan. Dan bagi yang seterusnya, sekali daripada segi sosial ni adalah bikin daripada segi spiritual, kerohanian. Kalau orang agama Islam, keagamaan berkaitan bikin new norm ni dengan spiritual kaitan dengan orang. Ada tak? Jo, ada. Ada tu macam mana ya? Spiritual tu macam keagamaan, macam kena rajin sembahyang ke, banyak beribadah ke. Jadi COVID ni satu benda yang korang nampak, manusia ni boleh mati bila-bila je kan. Ada orang muda pun mati, ada orang isap rokok sihat, ada orang tak isap rokok jatuh sakit, mati. Dia punya point adalah biasa persiapkan diri dari sakit. Kita tak tahu kan bila kita meninggal kan. Sebab saya pun banyak dia jumpa orang muda yang tiba-tiba meninggal, muda pun dah sakit jantung, 30-an pun dah kena stroke. Ada part yang tu pun kita kena pertukurkan juga lah. Jangan kita fikir. Okay, boleh itu part yang sosial habis. Sekarang kita pergi ke part yang last kali, iaitu ekonomi. Jadi macam mana kita nak fit in part yang ekonomi ni dan apa kaitannya dengan korang sebagai pelajar. First point, kalau korang tengok, sebab korang ni semua masih student lagi, tak ada yang ada pengalaman bekerja mungkin ada yang pernah buat part time. Kalau korang tengok, kalau korang baca software semua, banyak orang yang terjejas dia punya income masa PKP. Dia tak baca orang kena berhenti kerja, nak niaga tak boleh. Ada. Ada kan? Banyak.
Banyak kan? Banyak. Mungkin ada yang daripada korang pun, mungkin parent korang pun ada yang terjejas juga, kena suka rela bencin. Jadi apa pengajaran daripada efek skam terjejas dengan kita nak fit in dengan UNOM? Inilah tak ada benda, satu benda yang saya nak pesan kat korang, tak ada benda yang secure lah kat dunia. Kita berhenti daripada segi pekerjaan. Even kerja doktor pun, bila masa saja pun boleh terjejas juga. Businessman or siapa lah, jauh terbang, banyak jauh terbang yang terpaksa. Satu benda yang korang kena prepare adalah daripada segi ekonomi, saving tu dah boleh mula daripada sekarang. Siapa yang pandai boleh belajar nabung, invest kat mana-mana. Korang kena prepare tu. Kalau tak ada saving, tiba-tiba jadi benda macam susah. Kalau dah berumah tangga, duit nak bagi anak family makan. Sekarang korang student, parent korang lah yang tanggung kan. Aina Rahul kata kuat shopping dan kuat tidur. Betul. Kalau dah tak ada income, macam mana nak shop tempat yang nombor satu lah kena kecil. Nombor dua adalah, walaupun korang belajar benda yang course yang korang belajar tu, korang rasa korang nak kerja yang, contohnya lah, saya kan belajar medik, saya rasa macam okey jadi doktor ikut lah. Tapi ada add-on advantage, ada kelebihan tambahan kalau korang cuba untuk dapat skill yang lain. Contohnya macam skill niaga, buat video ke, ada mana yang pada meniaga yang sedang berniaga dah buat. Invite. Jadi tak apa, benda-benda macam tu, walaupun korang rasa belajar macam, saya bukan ambil course business pun, korang boleh cuba juga, tak ada masalah. Ambil tu sebagai pengalaman. Sebab berniaga ni tak apa pun boleh, tak perlu tunggu nak dapat degree business. Skill-skill lain macam skill siapa yang pandai edit video tu, pandai ambil gambar tu, semua advantage. Dan juga banyak lagi lah skill lain, berkebun, ikut tanam. Jadi benda-benda macam tu kan, kalau berlaku apa-apa masalah, contohnya kalau korang nanti kena buang kerja ke apa ke, at least korang ada skill tu yang korang boleh backup. Contohnya macam Iza kan, dia pandai masak. Dia guna skill tu. Ada siapa pandai masak lagi kat sini? Daripada Iza, dia pandai masak, tenang mama. Boleh, korang boleh kembangkan, pandai baking, buat kek ke. Bila korang dah masuk ke alam pekerjaan nanti kan, korang akan nampak yang banyak je orang-orang yang dulu belajar benda lain, tapi buat kerja benda lain. Banyak gila. Ada kawan saya yang belajar medik, jadi doktor dah, tapi berhenti buat jadi ejen saham, jadi ejen pelaburan, jadi ejen hartanah. Tak ada masalah pun. Jangan rasa benda tu macam Lena ada tim masak Maggi telur. Boleh. Macam saya sendiri pun, walaupun dah kerja doktor, tapi try juga. Macam saya jual. Bisnes sendiri lah. Ini pun saya jual. Ini adalah sebagian benda new norm lah. Pemikiran tradisional adalah, dah kerja office ni, ikut satu kerja ni. Balik masuk pukul 8, balik pukul 5 dah cukup malam rehat. Itu yang pemikiran yang dulu lah. Sekarang ni dah mungkin tak lah, dah makin dah tak. Sekarang memang kena fikir banyak cara untuk survive. Kalau macam ada yang korang duduk kat bandar, jadi mungkin ada pendapatan tambahan. Tu part yang acquire new skill baru yang korang boleh belajar. Yang ketiga, kalau saya nak pesan kat sini, daripada segi ekonomi ni, bagian daripada saving tu, daripada saving, daripada acquire new rancangan kewangan. Kalau ada korang ada sesiapa yang ada lebih tu, best ataupun ambil insurans, kejukan. Bukan promote, bukan jualan, ni pun penting juga. Tak tahu kan bila korang akan sakit kan. Kalau rasa macam malas nak pergi hospital kerajaan, kita macam kejukan je. Sekarang ni memang banyak lah orang ramai yang makin sedar pasal insurans. Memang ramai. Jadi tak tahulah korang student lagi kan. Lebih pun, corporate pun. Fit in new norm ni, 3 benda ni, 3 poin penting ni yang saya boleh huraikan untuk malam. Dari segi politik, sosial dan dari segi ekonomi. Habis kat sini je kot. Ada orang tanya, sekarang kes COVID makin meningkat, boleh jadi lagi ke lockdown buat kali kedua? Dah jawab kan. Itu jawapan daripada higher authorities lah. Jadi yang berdasarkan apa yang dah cakap, kalau ada kes tempatan, contohnya lah, kes tu dekat Bali, dia akan lockdown kat situ. So lockdown satu Malaysia dah tak aku. Sementara ekonomi pun dah nak start tu kembang. Dia agak susah lah. Dia akan buat setempat ni. So, terima kasihlah kepada Dr. Naim sebab tu dia berkongsi dengan kita orang. Selepas ni kita akan buat quiz untuk Puan agak lagi untuk jawab quiz kejap lagi. Saya sebagai bagi masa 1 minit tu. Audience. Okay, sekarang tengah berada pada next answer. Saya akan bagi siapa yang menang akan dapat. Okay, so untuk siapa yang jawab, ramai yang nak jawab, saya akan pilih mana yang off camera lah sebab takut ramai nak jawab. Kita ada soalan. Semua faham ke apa yang Syikin sampaikan tadi? Siapa yang nak jawab kuis nanti, kita minta buka kamera, lepas tu supaya kita ambil notis kelas siapa yang nak jawab tu. Okey? Kalau korang betul nak menang, jadi kita ada 3 je
tau. Memang Saudari Ashikin boleh tulis soalan sebab ada yang tak dengar, so tulis soalan juga. tak dengar ke? Ada yang internet perlahan tak boleh dengar. Boleh tak? Next question dia ada satu pesanan yang doktor cakap tadi. Boleh tak korang siapa yang nak jawab apa pesanan yang doktor? Okay, Aina Rauf ni jawab bagi tahu nama lepas tu jawapan. Nama Aina. Nama Nur Aina Mana binti Adurao. Pesan tadi kita kena pandai survive dengan ekonomi yang sekarang ni. Sebab ekonomi sekarang ni kritikal. Because of pandemic hari. Okay. Jawapan awak diterima. Jadi jawab betul. Terima kasih sebab jawab. Nanti boleh Allah. Okay, nanti boleh keluar nanti Okay. Terima kasih. So Okay, kita tanya. lakukan Banyak Aina. doktor tu pecahkan untuk dia cakap pasal COVID-19 tadi. Boleh tak korang jawab apa tiga benda? Isi nak jawab. Okay, boleh. Ya Allah. Ada benda dari segi politik. Nama dulu lah, nama. Nama saya Kasih tadi. Okay. Dia terbagi pada tiga. Segi politik, segi sosial dengan sudut ekonomi. Tapi kalau ada segi sosial tu ada tiga benda bawah dia. Ada tanggungjawab, kesihatan dengan kerohanian atau keagamaan. Okay, pandai. Terima kasih sebab jawab pagi. Okay, Budi, okay. Tanya dia apa tadi sikit? Malas? Apakah nama apakah? Oh, nama dia. Sekejap. Syahrul Naim bin Syamsuddin. Okay, betul. Siapa nama tadi? Okay, itu saja untuk session question and answer kita. So, kita akan terahkan pada seminar ni. Terima kasih semua. Terima kasih kerana memasuki Terima kasih guys sebab masuk isi event ni. Assalamualaikum.